Taksonomi belum. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya nak ambil nama sekejap. Saya nak ambil nama. Sekejap Okey, boleh doktor. Nama apa? Saya Nasuha, ahli kumpulan saya Farah Hazwani. Ini kumpulan 3 Kumpulan 3 ini? Kumpulan apa ini? Kumpulan 3 doktor. 3. 3 Sekejap, saya nak tadi. Zuriana. Metrik berapa nama metrik? Dah Zuriana saja. Ujung-ujung sekali. 2768 768. Empat nombor akhir. Oh, baru daftar masuk kot. Nanti saya nak sekejap Okey. Teruskan. Okey, so tajuk kami adalah kaedah pengajaran berkesan guru cemerlang dalam subjek sains sekolah menengah. Next slide. So dalam pengenalan ni doktor, kami sentuh dua perkara iaitu definisi pembelajaran berkesan dan tiga aspek yang membentuk pengajaran berkesan tu iaitu guru, murid dan bahan yang digunakan. Selain itu juga, next slide. Kami mendefinisikan guru cemerlang itu sebagai seorang guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi serta sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Jadi dua perkara ini iaitu tiga faktor yang membentuk pembelajaran berkesan dan juga guru cemerlang didefinisikan dalam pengenalan untuk tajuk kami. Seterusnya, penyataan masalah. Dalam penyataan masalah ini kami menerangkan beberapa perkara yang menyokong konsep pengajaran berkesan dan kaedah pengajaran berkesan ini merupakan elemen penting dalam menjadikan sebuah pengajaran pembelajaran itu cemerlang. So daripada beberapa kajian lain iaitu Smith, Hopkins dan Stein, Wang menyatakan bahawa tiada lagi kaedah pengukuran yang lebih dipersetujui dalam menentukan ukuran kualiti pengajaran guru. Next slide. Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, terbukti bahawa guru yang efektif dan cemerlang dalam pengajaran mempunyai pengaruh pada kejayaan dan pencapaian murid. So ini daripada kajian Pickering, Pollock dan Marzano. So banyak kajian telah dijalankan mengenai teknik pengajaran guru terutama dalam subjek sains, dipengaruhi oleh motivasi dan sikap belajar terhadap sains. So dapatan kajian ini menerangkan persepsi negatif terhadap guru sains ialah guru tidak mampu menyampaikan pembelajaran sains itu dengan berkesan. So that's why pelajar tidak meminati subjek tersebut. So dalam dapatan kajian lain, Slavin menyatakan bahawa kualiti pengajaran, kesesuaian aras pengajaran dan insentif
serta masa yang digunakan oleh guru merupakan amalan pengajaran yang berkesan. So 4 faktor yang digariskan oleh kajian Slavin ini menerangkan kaedah-kaedah yang perlu ada untuk menghasilkan pembelajaran berkesan. So antara kaedah tersebut ialah kaedah inquiry, okay, yang disertakan dengan teknik penyoalan neutral, dan juga kaedah pengajaran dan pembelajaran berbentuk permainan, eksperimen dan aktiviti hands on. Jadi ini adalah apa yang digariskan untuk menghasilkan pembelajaran berkesan. Selain itu, perintegrasian 3 kaedah pengajaran yang merangkumi pembelajaran kooperatif, bilik darjah demokratik dan motivasi dengan bersandarkan kepada kemahiran guru ketika mengajar. Jadi maka semua kaedah yang saya sebut ini disatukan. Next slide. Next slide. Tak geraklah Yana. Sekejap Maaf doktor, sampai situ saja untuk penyataan masalah. Okey, okey, okey. Saya beri kepada rakan yang lain untuk. Okay, thank you Yana. Thank you. Saya beri kepada rakan lain untuk sambung. Okey, jadi Assalamualaikum. Jadi saya sambung kepada objektif kajian. Jadi secara khusus kajian ini bertujuan mencapai objektif yang berikut. Yang pertama, kita nak mengenal pasti persediaan guru cemerlang sains sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kedua, mengenal pasti kaedah pengajaran berkesan menjadi amalan guru cemerlang sains di sekolah menengah. Okay, next. Yana. Okey, jadi daripada objektif tadi kita tengok kepada persoalan kajian. Jadi kita tengok kajian ini menjawab persoalan kajian yang berikut. Jadi yang pertama, apakah persediaan guru cemerlang sains sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran? Yang kedua adalah apakah amalan yang terbaik dihasilkan oleh guru cemerlang sains untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan? Okay, seterusnya. Jadi ini adalah kerangka konsep. Jadi kaedah pengajaran guru cemerlang sains kita boleh rangkumkan kepada 3 daripada yang ciri-ciri tadi, kaedah-kaedah tadi. Yang pertama adalah pengetahuan dan kemahiran. Yang kedua adalah kaedah pengajaran guru dan yang ketiga adalah sikap dan peribadi guru. Okey, kita sambung seterusnya. Okey, saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Terima kasih. Saya akan sambung yang selesai untuk saya kerja. Menurut kajian Menurut kajian yang dilakukan oleh Amalia Adam 2019, terdapat 4 faktor utama pembelajaran berkesan, iaitu kaedah pengajaran guru, inisiatif pendiri guru, strategi guru untuk mendidikkan murid yang berbeza, prestasi akademik dan kualiti pribadi guru. Selain itu, menurut dapatan kajian oleh Holobova 2010 yang menyokong dapatan Amalia Adam ini ialah kaedah pengajaran interaktif mampu memberi guru pengajaran sains yang memberi pemahaman. Hal ini membuktikan bahawa kaedah pengajaran guru merupakan salah satu faktor keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Inisiatif kenduri guru juga merupakan salah satu faktor utama dalam memberikan pelajaran yang berkesan. Menurut kajian daripada Alice Putin dan Zainani Yusof 2011, sebanyak 80% guru tidak dapat memberikan pembelajaran yang berkesan atas beberapa faktor. Salah satunya adalah kebanyakan guru tidak menggunakan alat bantuan mengajar ABM yang disediakan. Daripada dapatan kajian Tengku Arifin et al. 2018, Guru Cemerlang dicirikan sebagai seorang yang mahir dalam kandungan subjek yang diajar. Dalam dapatan kajian beliau, Guru Cemerlang seharusnya mampu menghasilkan modul yang bersesuaian dengan pelajar dan menjadi bahan rujuk pada guru lain. Hal ini membuktikan kepentingan kemahiran dan pengetahuan Guru Cemerlang dan keberhasilan pembelajaran di sekolah. Seterusnya adalah metodologi. Assalamualaikum, saya menerangkan pembahagian metodologi. Okay, next. Boleh tutup mic tak, Yana? Boleh kejap Okay. Kajian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan kaedah pemerhatian dan kaedah temu bual tidak struktur. Bagi kaedah pemerhatian, penyelidik akan memerhati amalan guru cemerlang dalam keadaan yang semula jadi. Penyelidik juga melakukan perhatian bagi mengumpul data mengenai dua perkara, iaitu amalan atau kaedah pengajaran guru cemerlang dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan interaksi, iaitu interaksi antara guru cemerlang dengan murid-murid yang berlaku secara formal dan tidak formal. Setelah melakukan pemerhatian terhadap amalan dan kaedah pengajaran berkesan guru cemerlang sains, penyelidik akan melakukan temu bual tidak berstruktur dengan menggunakan responden yang sama. Temu bual ini dijalankan dengan penemu bual bertanya responden secara terbuka bagi mendalami dan memahami perkara yang ingin diterokai daripada responden. Okay, untuk instrumen kajian, instrumen kita orang tak buat lagi, doktor. Tapi ini cadangan. Instrumen yang akan digunakan adalah dalam kajian ini adalah soalan temu bual tanpa temu bual tidak berstruktur. Temu bual tidak berstruktur ini akan memberikan kebebasan kepada responden untuk menyuarakan atau berbincang tentang sesuatu topik secara meluas. Itu saja untuk instrumen. Next slide. Bagi kesahan dan kepercayaan ada tiga, itu memerhati dan menemu bual lebih daripada sekali, penyemakan oleh rakan sebaya dan penyemakan ahli. Untuk pemerhati dan menemu bual lebih daripada sekali, penyelidik membungut data lebih daripada satu proses pengajaran. Dalam kajian ini, penyelidik akan membuat pemerhatian proses pengajaran sebanyak 2 kali bagi seorang peserta kajian. Pengurutan data yang dijalankan lebih daripada sekali akan memastikan kebolehgantungan data terhadap dapatan kajian. Untuk penyemakan oleh rakan sebaya, penyemakan rakan sebaya serta perincian huraian mengenai data pemerhatian ini akan meningkatkan kesahan dan kepercayaan data. Penyelidik akan meminta rakan sekerja untuk mengkomen ke atas dapatan dari semasa ke semasa. Dalam prosedur ini, komen-komen yang diberi menyediakan idea yang bernas yang membantu menambahkan kesahan terhadap laporan kajian ini. Untuk penyemakan ahli, dalam peringkat ini penyelidik akan merujuk kepada peserta kajian bagi data yang dipungut dan diinterpretasi untuk disemak oleh mereka dari segi kemunasabahnya. Lincoln dan Guba 1985 mengatakan bahawa prosedur pemeriksaan oleh peserta kajian adalah penting dalam membina kredibiliti data dan dapatan kajian. Dalam kajian ini, penyelidik akan meminta peserta kajian meneliti data mentah, iaitu transkrip temu bual. Next. Okay, bagi peserta kajian, kajian ini akan dilakukan di sekolah dalam daerah Selangor. Peserta kajian ialah terdiri daripada 3 orang guru cemerlang subjek sains. Bilangan peserta yang kecil ini membolehkan pengkaji meneroka perkara yang dikaji secara lebih mendalam. Menurut pattern 1990, kajian kualitatif perlu memberi fokus secara mendalam pada bilangan peserta yang kecil, serta dipilih secara bertujuan supaya peserta betul-betul berpengalaman. Okay, next.
Untuk proses pengumpulan data, penyidik telah menggunakan kaedah pemerhatian secara terus dan termembuat tidak berstruktur. Untuk mengumpul data melalui perhatian secara terus, penyidik akan menyediakan senarai semak untuk memudahkan data-data diproses dan dibuat analisa secara tersusun. Penyidik menggunakan pemerhatian dalam kelas di mana ianya adalah satu kaedah yang melaluinya pemerhatian dibuat sama ada dari jauh atau berada bersama dalam kumpulan responden. Seterusnya, kaedah temumbual tidak berstruktur ialah apabila penumbual tidak menggunakan senarai soalan yang telah dibina sebelum sesi temumbual dijalankan. Penyelidik akan menumbual guru selepas proses pengajaran dan pembelajaran selesai. Temumbual tidak berstruktur telah digunakan dan ini telah membantu pekaji mendapatkan data yang sahih kerana dengan soalan yang tidak dirancang telah memberikan rangsangan yang serupa terhadap semua sampel. Seterusnya, untuk proses analisis data, proses analisis data melibatkan kaedah pemerhatian dan kaedah temumbual tidak berstruktur. Data yang diperoleh adalah dalam bentuk rakaman audio dan video. Penyelidik akan melakukan proses transkripsi iaitu mentransformasikan data kualitatif ke dalam bentuk teks dan seterusnya akan dianalisis menggunakan kaedah tematik. Proses transkripsi akan dilakukan melalui rakaman audio dan video temumbual bersama responden. Rakaman audio dan video akan ditranskripsi ke dalam bentuk bertulis supaya dapat dikaji secara terperinci untuk dianalisis. Penyelidik akan menonton dan mendengar video dengan teliti dan berulang kali dan menulis apa yang diucapkan daripada rakaman tersebut. Okey, sekian daripada kumpulan kami. Okey, saya nampak awak banyak perlu buat lagi ni, sebab awak tak boleh, bila awak pergi pemerhatian, saya rasa awak tak tahu apa nak perhati. Awak tengok kepada guru cemerlang, awak tak tahu apa yang nak perhati. Betul ke? Betul ke kumpulan ni? Macam mana? Kalau perhati daripada kerangka konsep tu boleh ke doktor? Itulah sebab awak tak ada kerangka konsep lagi. Ada tadi tu, kerangka konsep. Terlalu umum sangat. Sebab awak tak bina berkait dengan ni. Pengetahuan kaedah guru berkesan ni apa dia mengikut kementerian? Mengikut kementerian tadi kan awak ada tadi guru berkesan. Guru cemerlang ke doktor? Guru berkesan. Guru cemerlang ya. Awak ni kaji guru cemerlang kan? Ya doktor. Okey, guru cemerlang ada berapa ciri tu? Ini ciri guru cemerlang. Memiliki pengetahuan, kemahiran dan kepekaran tinggi, berdedikasi dan memotivasi. Okey, terdapat 6 ciri guru cemerlang tu. 6 ciri guru cemerlang, ya. Memiliki kepribadian yang cemerlang, mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang pengkhususan, Ya. kepakarannya serta bidang teknologi pendidikan, berkomunikasi dan berkomunikasi berupaya meningkatkan hasil kerja yang dapat membangun potensi pelajar, memiliki kemahiran komunikasi yang baik, berwaspada serta proaktif dalam menjalankan tugas. Awak tak mau jadikan benda-benda ni sebagai fokus ke? Okey, boleh. Sebab jadi ciri itu kita letak ciri guru cemerlang lah dekat kerangka konsepsial tu. Ya, sebab saya rasa awak ambil benda ni, awak cuba selidiki, ada tak ciri-ciri ni pada guru tu? Betul tak? Sebab awak nak kaji guru cemerlang, jadi dia kementerian dah bagi ciri-ciri tu. Ataupun awak nak kaji apa? Kaedah pengajaran awak nak kaji kaedah pengajaran kan? Kaedah pengajaran. Awak bukan nak kaji guru cemerlang, awak tidak kajian ni kan 6. Ya. Okey, kaedah awak ini sebagai umum. Okey, yang ciri-ciri guru tu sebagai umum. Okey. Sekarang awak nak kaji kaedah pengajaran kan? Ya. Kaedah pengajaran berkesan ni tak kisahlah guru cemerlang ke, guru apa ke. Apa dia kaedah pengajaran berkesan?
Awak ada teori tak? Awak sekarang ni ada teori tak? Apa itu kaedah pengajaran berkesan? Mengikut teori lah. Sebab awak kalau awak nak letak perkataan berkesan ni kena ada teori berkesan tu. Kena ada awak baca beberapa artikel membincangkan tentang pengajaran berkesan. Ada tak? Ada dekat pernyataan masalah tu boleh ke? Tak payah nak pernyataan masalah. Cuba tunjukkan. Atas lagi. Pernyataan masalah tu. Ada tak kat sini cerita tentang pengajaran berkesan? Next slide lah. Bawa lagi Ana. Macam ni doktor, kaedah pengajaran untuk permainan, eksperimen, itu kan. Itu mengikut Slavin menyatakan bahawa kualiti pengajaran, kesesuaian, aras pengajaran. Besarkan. Buat besarkan. Apa? Lush sikit. Oh, dah besar sangat ni. Tak muat. Awak buang yang tepi tu, slide tepi tu. Oh, slide tu tak boleh buang Awak alih ke kiri sikit, dia luas sikit nak tengok. Awak letak dekat tepi tu. Oh, besar sangat. Kecil sikit. Besar sangat dah tu. Letak beli 70 sudah, 80. Dia tak boleh tulis Boleh tulis. Cuba letak dekat view tak kat view. Letak kat view. View. Zoom tu letaklah 50. Okey lah. Tak apa. Okey. Slide tadi dan menyatakan bahawa satu kualiti pengajaran, kesesuaian aras pengajaran, insentif dan masa yang digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pelajaran merupakan amalan pengajaran yang berkesan. Telah disokong oleh beberapa kajian dan dipastikan. Antara kaedah tersebut ialah kaedah inquiry. Ni benar ni awak lihat ni. Teknik penyoalan, kaedah pengajaran dan pembelajaran bentuk permainan, eksperimen dan aktiviti. Lepas tu, selain itu, mengintegrasikan 3 kaedah pengajaran, mengenai pelajaran kooperatif. Makna dia sekarang, awak baca beberapa ni, yang atas Levin, awak baca lagi Emily, awak baca lagi ni, kemudian awak generalize. Boleh tak? Boleh. Awak generalize. Awak carilah beberapa artikel lagi mengikut 2-3 orang pengkaji lagi. Okey? 2-3 lagi pengaji. Awak generalize. Dalam kesemua yang awak baca tu, apa benda yang menjadi favorite untuk kesemua orang? Boleh faham ke? Dan apa benda yang menjadi favorite yang kurang sikit, apa benda yang sangat kurang, apa itu. Lepas tu awak tengok semua tu, awak buat sendirilah ikut suka awak pilih yang mana awak nak kaji. Boleh faham ke? Mungkin daripada situ awak dapati mungkin ada 5 perkara. Ada 5 perkara, kalau nampak 5 perkara tu elok-elok, awak 5 perkara tu awak kaji. Boleh faham ke? Boleh tak? Boleh ke? Maksud saya sekarang boleh tak?
Inilah cara membina. Boleh. Itulah cara membina kerangka konsep. Kerangka konsep tu dia dalam bila kita baca artikel, daripada artikel tu kita generalize. Jadi benda-benda ini perlu ada dalam bab 2 literature review. Dan generalization yang awak buat tu daripada banyak-banyak tu menjadi 2-3 perkara tu ada dinyatakan dalam bab 2. Fahamkah? Faham betul. Dan daripada bab 2 itu binalah gambar rajah yang awak sendiri bina, letaklah mula tempat tadi bab 1, jadikan kerangka konsep. Jadi kerangka konsep awak tu cuba tunjuk kerangka konsep. Cuba tunjuk kerangka konsep. Okey. Mana kerangka konsepnya tak nampak ni. Kenapa ada gambar tu dia jadi tak nampak? Kenapa dia tak nampak? Mengapa tak nampak? Awak undo. Buat undo. Jangan save, undo. Undo yang ada gambar bergerak kat atas tu, gambar sebelah. Undo. Ataupun awak out file tu, awak buka semula. Masuk semula. Sekejap. Boleh ke? Biar saya buka lah. ID buka ID boleh? Sekejap nampak Okey Okey. Jadi sekarang saya anggap bahawa awak dah generalize tadi kan, awak dah baca tadi, awak generalize dah. Kan? Saya anggap awak sudah selesai yang tu. Jadi tempat pengetahuan, kaedah pengajaran guru, sikap guru, semua ni tempat ini gantilah dengan benda tu. Boleh faham? Faham. Maknanya Satu contoh dia kaedah pengajaran melalui hands on. Masuk sini. Melalui Makna teknik dia. penyoalan. Ya, makna dia apa? Makna yang 3 perkara yang awak buat ni, saya persoalkan lah, sebab awak ni bukan boleh tulis ikut suka. Faham tak? Kita bukan boleh kerangka konsep dia tulis ikut suka kita nak buat. Tahu tak? Kita kena dapat daripada beberapa sumber. Jadi untuk kes awak ni saya dapati kaedah pengajaran berkesan tu tak ada pun orang bagi secara khusus kan. Jadi benda ni awak yang terpaksa reka. Jadi oleh kerana awak nak reka, awak kena dapatkan maklumat literature macam saya tunjuk tadi. Beberapa dah awak generalize dan bentukkan beberapa menjadi mungkin 3 ke mungkin 4 ke mungkin 5 ikut suka awak. Tapi beralasan lah. Boleh faham Faham. Jadi senarai semak nanti pun kita akan ikut. Ikut benda ni. Senarai semak pun ikut benda tu. ni. Lepas tu soalan-soalan kajian awak pun, soalan-soalan temu bual pun mesti ikut yang ni. Faham tak? Jadi tengok kepada kaedah tu saja. Kena tengok. Ya, kena tengok kaedah yang berkesan. Sebab tajuk awak kaedah pengajaran berkesan.
Okey, faham. Awak tidak tanyalah, awak tengok benda lain. Awak tidak tengok sikap guru. Betul. Betul, awak tidak tengok pengetahuan guru. Awak tengok kaedah aja sebab itu tajuk awak. Okey, Sebab jelas guru doktor. berkesan ni banyak benda. Ada banyak 6 benda tadi guru berkesan. Ciri-ciri dia dengan pengetahuan dia dengan macam-macam kan. Tapi bukan awak nak kaji yang tu, awak nak kaji kaedah pengajaran guru. Yang berkesan kaedah pengajaran. Boleh faham kan? Faham. Jadi ganti benda tu dan itulah yang akan membantu awak untuk buat soalan temu bual, untuk buat pemerhatian, untuk buat checklist. Boleh faham Faham. Gitu. Okey? Jadi dalam literature review kena ada ciri yang kaedah-kaedah tadi tu lah kan? Kena tadi lah, kena cari, kena detail lah. Kena cari. Kalau awak kata ada 5 ciri, berarti kelima-lima ciri tu kena detail lah. Dan bila awak baca artikel, kita tak mungkin cari satu artikel yang ada ke semua 5 ciri. Faham tak? Mungkin artikel 1 dia ada ciri pertama je. Mungkin artikel 2 ada ciri pertama dengan ciri ketiga je gitu. Boleh? Boleh doktor. Nampak jelas boleh faham Nampak dah jelas dah. Itulah cara membina kerangka konsep. Okey. Lepas itu analisis data. Untuk analisis data ni awak kena lebih jelas. Seperti saya dah komen grup 2 tadi. Boleh? Boleh doktor. Boleh Saya tak perlu ulang lah kerangka konsep ni. Makna perlu jelas. Awak tidak jelas lagi sebab kerangka konsep awak belum ada. Tapi bila dah ada kerangka konsep, awak gabung dengan penerangan saya dalam kumpulan 2 tadi, saya harap dia boleh membantu awak untuk buat ni analisis cara ataupun kaedah menganalisis data. Boleh faham Okey, boleh doktor. Itu sahaja kot. Ada nak tanya saya sebab kita pergi kepada berikutnya pula. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa dapat nampak dah doktor. Kat mana Jalan dah boleh faham Dah boleh faham Boleh nampak dah flow. Awak masalah konsep je awak ni. Bila itu komen-komen grup 1 dan grup 2 boleh pakai. Okey?